Ya, boleh dengar ya. Boleh dengar. Baik, lagi sekali ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang ya. Ada banyak gangguan teknikal untuk saya buat live hari ini ya. Gangguan ni tak tahulah disengajakan ke apa ke, saya tak tahu. Tapi sebab itu lambat, jadi minta maaf. Baik, seperti biasa ya, kalau ada gangguan lagi, jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana, tunggu refresh, saya akan ulang balik siaran semula ya. Tadi dah mula, lepas tu terbatal. So, ini adalah gangguan teknikal yang pelik ya, yang berlaku hari ini. Baik. Harap audio clear, visual clear. Jadi, hari ini saya ingin sampaikan satu tajuk yang menarik, iaitu mengapa saya katakan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional bakal dihukum pengundi ya. Bakal dihukum pengundi di pilihan raya umum ke-15. Okey, saya ulang ya. Hari ini saya akan jelaskan mengapa saya kata Perikatan Nasional dan Barisan Nasional bakal dihukum pengundi di PRU 15. Okey. Jadi untuk mulakan hujah saya tidak ingin mengulangi perkara yang saya dah sebut banyak kali sebelum ni. Jadi kalau nak rujuk pendapat saya ataupun hujah saya, pemerincian saya berhubung dengan krisis Perak dulu, jadi bolehlah rujuk, scroll ke bawah, lihat live-live yang lepas. Okey. Di situ anda boleh teliti apa yang saya dah ceritakan berkenaan dengan krisis Perak, apa yang berlaku dan sebagainya. Jadi untuk hari ini kita dah tahu di Perak krisis dia dianggap tamat disebabkan pelantikan menteri besar baru dah berlaku dan juga Sultan dah berkenan pelantikan tersebut, dan kita dah sekarang dalam proses pembentukan kerajaan baru. Jadi itu setakat mana yang kita maklum menerusi media. Jadi yang selebihnya berkenaan dengan UMNO nak kerjasama dengan DAP, saya dah jelaskan dalam live-live yang lepas. Jadi sila scroll ke bawah untuk rujuk atau rujuk artikel saya menerusi blog thethirdforce.net. Okey, kalau nak berkenaan dengan subahat yang berlaku antara UMNO dengan DAP pun boleh rujuk, dan perkara-perkara yang berkait dengan apa yang sebenarnya berlaku di belakang tabir. Okey. Jadi hari ini saya akan jelaskan mengapa saya berkata Barisan Nasional dan Perikatan Nasional bakal dihukum pengundi di PRU 15. Jadi sememangnya Barisan Nasional dan Perikatan Nasional bakal dihukum pengundi di PRU 15. Dahulunya saya nak rujuk balik kepada pilihan raya kecil Chini Slim. Okey. Kalau saudara-saudari lihat Laskar Cyber, mereka ni sebenarnya hujah mereka atau argument mereka ni adalah standard. Okey, seolah-olah benda ni sudah ada orang tulis skrip. Okey, dan beri kepada Laskar Cyber, kau mainkan skrip ini di media sosial. Oh, 7-0, Barisan Nasional menang 7-0. Jadi tak mungkin dia kecundang di PRU 15. Okey, itu skrip yang dimainkan. Okey. Di sini saya nak sepintas lalu ulangi sebelum saya masuk kepada topik, sepintas lalu saya nak beritahu. Okey, kalau saudara-saudari baca analisis terperinci saya berhubung pilihan raya kecil Slim yang saya buat dulu selepas pilihan raya kecil Slim, dan kemudian kalau kau baca analisis terperinci saya berkenaan dengan pilihan raya kecil Chini dan seterusnya pilihan raya negeri Sabah selepas pilihan raya tersebut berlaku, okey, anda akan melihat, okey, analisis saya menunjukkan Barisan Nasional sama ada tidak ada peningkatan langsung atau ada penurunan. Sebab mengapa? Barisan Nasional main satu spin. Okey, dia kata, oh, undi kita meningkat jadi kita menang di Chini. Undi kita meningkat jadi kita menang di Slim dan sebagainya. Okey, itu retorik yang dimainkan. Okey, itu satu kebodohan dan satu pemalsuan. Okey, mengapa ya? Sebabnya
sebelum pilihan raya umum ke-14, UMNO dan PAS dia bergerak sebagai dua parti berasingan dan bertanding berasingan. Okey, walaupun sebelum pilihan raya umum ke-14 mereka dah bekerjasama, tetapi mereka bertanding berasingan. Selepas PRU 14, mereka membentuk muafakat nasional dan oleh itu calon Barisan Nasional akan disokong oleh PAS dan mendapat undi penyokong PAS dan penyokong UMNO. Okey. Jadi untuk membandingkan keputusan Chini, Slim dan Sabah sebelum dan selepas PRU 14, kita kena gabungkan undi UMNO dengan PAS sebelum PRU 14. Jadi saya menggelarnya UMNO PAS. Bukan lagi UMNO, bukan lagi PAS, tetapi UMNO PAS. Jadi di Slim, di Chini, di Sabah, Sabah ni PAS ni hampir tak wujud. Jadi di Slim kita ambil undi UMNO campur undi PAS. Kemudian bandingkan selepas pilihan raya kecil Slim undi UMNO yang juga kita anggap undi UMNO PAS sebab UMNO dapat sokongan dari PAS juga, penyokong PAS juga. Jadi bila kita bandingkan begitu, kita nampak peningkatan dia telur ayam. Sama juga di Chini. Dan yang hebat adalah kali ini jentera pilihan raya yang digunakan oleh Najib dan Zahid tim A UMNO ni terhebat dalam sejarah. Dana yang dibelanjakan terhebat dalam sejarah, kempennya terhebat dalam sejarah, tetapi peningkatan dia kosong. Itu cara nak analisis. Di Sabah pula, itu adalah jentera pilihan raya yang tidak pernah dilihat sepertinya sebelum ini. Okey, seolah-olah berlaku di RU. Okey, tapi prestasi UMNO menjunam lagi. Jadi sekarang kalau kita lihat kerusi Barisan Nasional 42 hingga 43, saya lupa 42 ke 43. PRU 15 saya jangka kalau bagi UMNO lah, Barisan Nasional lah, kalau dapat 30 pun ini dah kira ajaib. Lebih 30 pun dah ajaib. Mungkin lebih 30. Okey, dah ajaib. Okey. Dan PAS akan menjunam. PAS, dengar baik-baik. PAS akan menjunam kalau buat analisis betul-betul. Okey. Satu perkara yang tidak pernah dan tidak mungkin dijawab adalah walaupun dah retorik kononnya nak daftar muafakat nasional, nak bertanding guna bendera muafakat nasional, tapi akhirnya benda yang saya dah sebut lama dulu, iaitu akhirnya PAS akan guna bendera dia, UMNO akan guna, Barisan Nasional akan guna bendera dia, sah jadi kenyataan. Okey. Jadi jangan duduk dalam kepompong propaganda. Okey, kononnya 7-0 jadi Barisan Nasional sudah boleh rampas kuasa. Sebenarnya ini semua taktik. Kalau semua usaha Barisan Nasional untuk rampas negeri, rampas negara atau rampas kerajaan tanpa menerusi pilihan raya gagal, maka mereka terpaksa juga cetuskan pilihan raya, sebab walaupun tidak akan menang, sekurang-kurangnya mereka ganggu gugat kes-kes yang sedang berjalan. Dan selepas pilihan raya tidak ada siapa yang menang, jadi harap-harap Barisan Nasional boleh buat gabungan dengan PKR ke DAP dan sebagainya. Itu yang diharapkan. So sebab tak ada pilihan lagi, bukannya dia rasa dia akan menang, terpaksa cuba. Okey, sebab ramai pemimpinnya tengkuk, kena jaga tengkuk dia. Okey, itu sepintas lalu situasi Barisan Nasional dengan PAS dan PPBM juga, ya. Okey. Kita dah tahu undi Melayu Islam ni dah berpecah teruk. Okey. Pertama, PPBM dah lari daripada mandat asal. Parti itu ditubuhkan untuk lawan UMNO. Jadi penyokong-penyokong PPBM Tegar dah lari. Okey. Akar umbi dia semuanya dah lari. Okey. Sebenarnya PPBM ni seolah-olah tak wujud. Kemudian UMNO melutut kepada PPBM dalam banyak hal. Pengundi-pengundi dia dah lari. Muafakat Nasional dia jaja konsep penyatuan ummah. Semuanya dah semakin lama, semakin hari nyata satu pembohongan. Okey, dia kencing kat PAS, dia buat macam-macam langkah yang tidak masuk akal. Jadi semuanya menjurus kepada Melayu Islam nampak dengan terang bahawa UMNO ni sebenarnya bukannya ingin berjuangkan penyatuan ummah. Ini memang jelas. Okey, bertelagah dengan PAS di umum, tidak merujuk kepada PAS.
buat kata yang sungguh bongkak terhadap PAS, terhadap PBBM. Memang tidak ingin adakan penyatuan parti politik secara aman. Nampak sangat dia nak rampas kuasa seperti mana sebelum PRU14. Jadi kepentingan peribadi UMNO nampak sangat yang itulah perjuangan dia, iaitu kepentingan peribadi UMNO dan khususnya kepentingan peribadi pemimpin-pemimpin tim A. Di situ ramai pengundi dia dah lari. Okey. Lepas tu apa jadi? Siapa yang kata nak gencatan politik? Zahid Hamidi. Siapa yang akhirnya lepas kata nak buat gencatan politik sebab rakyat, sebab COVID, akhirnya mencetuskan pilihan kejatuhan Menteri Besar Perak? Zahid Hamidi, atau secara ringkasnya KEM, Zahid, Najib dan Anwar. Mengapa? Bagaimana Anwar, Najib dan Zahid bersekongkol? Itu saya dah sebut dalam live-live yang lepas, jadi rujuk. Kalau saya ulang, benda ni akan menyebabkan live saya ni jadi terlalu rumit. Okey, jadi rujuk kepada live yang lepas. Tapi bila saya cerita Zahid ni, ianya serupa dengan KEM, Zahid, Najib, Anwar. Satu tim ni, tag team ni. Okey, trio ni. Okey. Zahid yang mencetuskan kejatuhan. Lepas dia cetuskan kejatuhan Menteri Besar Perak yang merupakan ahli PPBM, apa yang kita perhatikan? Nombor satu, PPBM, UMNO dan PAS mengaku bersekutu dalam pentadbiran kerajaan. Tetapi ahli pentadbiran, cantas ahli pentadbiran, macam mana mereka nak tadbir rakyat? Macam mana mereka nak jaga rakyat? Itulah rakyat jaga rakyat, menteri jaga poket. Itu saya peganglah, itu pendapat peribadi saya, itu hak saya. Jadi pentadbiran, cantas pentadbiran. Pentadbiran, pijak pentadbiran. Itu satu. Okey? Itu yang pelik. Kerajaan lawan kerajaan. Okey? Kononnya nak bermuzakarah, kononnya bermuafakat, kononnya sepakat demi rakyat. Tapi pentadbiran, cantas pentadbiran. Pihak kerajaan, cantas pihak kerajaan. Kedua, orang yang Zahid cantas adalah ahli muafakat nasional. Kononnya nak penyatuan ummah. Tapi dicantasnya pemimpin muafakat nasional. Okey. Tak ada muzakarah. Ianya semua pencaturan politik tanpa melalui muzakarah. Didakwanya kerajaan Melayu Islam, tapi konsep muzakarah diketepikan atas alasan-alasan yang tidak masuk akal. Kalau tanya Najib, sebab jual tanah ke Singapura. Kalau tanya Nazri, sebab lantik timbalan yang bukan UMNO. Kalau tanya orang lain, jawapan dia lain. Sebenarnya yang saya tahu, UMNO cuma nak rampas seberapa banyak negeri yang boleh sebab pilihan raya umum dah dekat. Jadi jentera pentadbiran akan membantu dalam kempen pilihan raya. Jentera pentadbiran negeri. Itu je. Okey? Sebab tu nak pegang Sabah, sebab tu nak pegang Perak, sebab tu nak pegang Johor. Okey? Yang ketiga, Zahid terang-terang memberitahu dia tidak menolak kemungkinan kerjasama dengan DAP. Dan yang saya faham, memang dia cuba sedaya upaya ke arah itu. Cuma dia tak berjaya sebab DAP menjadi berpecah, sekarang duk bertelagah. Dan disebabkan ini, UMNO juga berpecah di seluruh negara, lebih berpecah dari dulu dan banyak puak bertelagah. Okey? Zahid nak jadikan Perak sebagai negeri contoh kerjasama DAP dengan UMNO untuk meyakinkan DAP pusat, tim B pusat bahawa kita serius, kita bukan main-main, supaya harap-harap semuanya setuju dengan Pakatan Harapan bergabung dengan atau bekerjasama dengan Barisan Nasional. Sebab apa? Sekiranya terjadi sebelum undi terakhir belanjawan pada 15 hari bulan, Anwar mungkin boleh dapat sokongan majoriti. Dan kalau Anwar dah yakin, maka dia akan tolak belanjawan. Bila dia tolak belanjawan, dia nak pastikan dia ada cukup surat akuan bersumpah
supaya dia pasti kalau kerajaan jatuh, saya boleh jadi Perdana Menteri, maka dia akan cuba jatuhkan. Semuanya dah gagal, semuanya dah dalca. Kesannya apa? UMNO yang dah ditolak sekarang oleh ramai pemimpin Melayu Islam, akaumbi Melayu Islamnya, sebab perangai dia yang saya ceritakan tadi, tiba-tiba sekarang boleh berkata dia nak bekerjasama dengan DAP. Walhal UMNO bersubahat, tim A bersubahat dengan Kem Muhyiddin untuk runtuhkan Pakatan Harapan. Kerana apa? Nak satukan ummah, nak lawan musuh Islam. Siapa musuh Islam? DAP. Yang nak bersekongkol dengan DAP siapa? UMNO tim A juga. Nampak? Ini perjuangan peribadi Zahid, Najib dan sebagainya. Okey? Bila dah sebut macam tu, maknanya segala apa yang UMNO cerita pasal DAP ni boleh buang dalam tong sampah. Kalau boleh dengan Zahid sekali, dengan Najib sekali. Okey? Kalau hampa semua tak buka mata, tak tahulah nak kata apa. Okey? Tak tahu nak kata apa. Terus teranglah, tak tahu nak kata apa. So benda ni depan mata di media. Zahid keluar statement, tak tolak kerjasama dengan DAP. Jadi kau ingat Melayu Islam ni tak hampa. Korang pergilah buat survey kat luar. Dalam tanya, cakap dengan orang awam, tanya. Saya jumpa beberapa hardcore UMNO supporter dah frust. Sekarang ramai orang dah misi dia, kalau ada kuasa ketiga, mereka akan pergi kuasa ketiga. Tidak kira walaupun kuasa ketiga itu adalah dari kalangan pemimpin sebelum ni, asalkan dia wujudkan blok sendiri. Siapa yang wujudkan blok sendiri? Tun. Dulu siapa yang kata Tun dikawal DAP? UMNO. Akhirnya siapa nak sekongkol dengan DAP? UMNO. Siapa yang duduk sebagai blok berasingan? Tun. Korang ni dah program benci Tun, benci Tun, benci Tun. Okey, dah program. Tapi kalau korang fikir, kebencian tu adalah berdasarkan kata-kata Zahid, orang-orang UMNO ni. Tapi yang kencing kat kau siapa? Mereka. Yang akhirnya bentuk blok sendiri tanpa kerjasama rasmi dengan DAP siapa? Tun. Fikir ya. Sebab itu saya sokong kenyataan hari ini oleh Datuk Senator Mazuki Yahya, bahawa perlu diwujudkan gabungan besar. Sekarang dah ada gabungan bebas, blok bebas kuasa ketiga, gabungan besar melibatkan sama ada parti ke, atau adun-adun ke, atau ahli-ahli parlimen ke, yang dah muak atau tidak berpuas hati dengan hala tuju kepimpinan parti masing-masing. Dan benda ni akan terjadi. Anwar Ibrahim tak ada harapan dah. Tak ada harapan dah. Korang boleh lupakan. Okey, Anwar Ibrahim. Takat ni pun tak mampu nak dapat akuan bersumpah. Impossible. Sebab saya tahu benda ni bukan saya spin, saya tahu. Okey. Jadi Anwar Ibrahim tolak tepi lah, minta maaf ya. Okey. Jadi inilah situasinya. Sekarang kau lihat di Perak apa yang terjadi. UMNO cantas PPBM. Lepas tu bila rancangan Zahid untuk kerjasama dengan DAP gagal, dia terpaksa merangkak kembali kepada PPBM dan PAS dan minta ampun maaf kepada Muhyiddin. Bila dia minta ampun maaf kepada Muhyiddin, seharusnya kalau dia jujur, kalau dia jujur, maka oleh kerana Zahid mencantas ataupun UMNO tim A mencantas seorang Menteri Besar PPBM, maka perlulah benarkan Muhyiddin untuk calonkan seorang adun PPBM sebagai Menteri Besar. Tidak. UMNO cantas PPBM. Yang jadi Menteri Besar baru siapa? UMNO. Jadi Zahid bersandiwara. Hakikatnya PPBM sebenarnya kecut. Dia terpaksa, walaupun nampak Zahid merangkak ke PPBM, tapi PPBM kecut. Sebab kalau Zahid dah gagal nak kerjasama dengan DAP, kalau dia tak boleh kerjasama balik dengan PAS dan UMNO,
PPBM, kalau tidak ada sepakat majoriti untuk calonkan seorang menteri besar, Sultan Perak mana tahu boleh isytihar darurat politik. Jadi akhirnya PPBM setuju. Siapa yang akan meludah dekat PPBM? Pengundi Melayu Islam yang segelintir lagi yang tinggal, yang kononnya menyokong PPBM, itu pun tak akan tinggal lagi. Siapa yang akan meludah akhirnya Kak Zaid? Pemimpin Melayu Islam yang baki, yang tinggal dalam UMNO. Cuba, saya tak suruh anda percaya saya. Cuba pergi kat luar, bersembang dengan pakcik-pakcik, makcik-makcik, rakyat semua. Sekarang saya bersembang dengan beberapa orang-orang tua. Kata mereka, esok kempen, kalau dijanjikan apa-apa, kalau ada dana, kalau ada duit, ambil je duit tu, tapi sokong kuasa ketiga. Saya terkejut sebab ingatkan kita kena kempen untuk beritahu orang berkenaan kuasa ketiga ni. Ini keluar mulut mereka. Kami nak cari pihak ketiga. Mereka tak kata kuasa ketiga, pihak ketiga. Saya tanya, ramai saya tanya, adakah does it make a difference kalau pihak ketiga ni adalah dari kalangan pemimpin lepas? Tak kisah. Sekarang ni jawapan mereka, PN dah fail, BN dah fail. Kerajaan ada yang kata jugalah kerajaan dahulu dah fail ke apa. Sekarang kita cari yang ketiga. Biar dari kalangan pemimpin yang sedia ada, tapi kalau dia tonjolkan sebagai pihak ketiga, mereka kata pihak ketiga, saya yang betulkan, saya kata kuasa ketiga. Jadi kita akan sokong. Itulah yang saya nak beritahu hari ini. Dan amat memalukanlah pemimpin-pemimpin politik kerajaan ni. Kau dengar titah Sultan Perak, Sultan Nazrin ni. Power. Daulat tuanku. Itulah titah hujah seorang raja berjiwa rakyat. Dia boleh beritahu apabila seseorang tu mendapat kuasa, kedudukan, kekayaan, baru kita nampak rupa sebenar dia luah. Dia kata ini kegagalan, menteri besar tukar 3 kali selepas PRU14, ini satu kegagalan. Nampak sangatlah Sultan Nazrin ni tak tujukan kepada siapa. Ya. Jadi hancur pemimpin-pemimpin politik Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional ni lepas titah tuanku ni. Malu, kalau saya malu. Kalau malu. Okey. Jadi sekianlah live hari ini. Ya. Jangan lupa dalam 15 minit saya akan letakkan link kepada saluran Telegram saya. Jangan lupa sertai. Okey. Dan maaf sekali lagi ya, live ni lambat sebab memang ada gangguan teknikal tadi. Jadi sehingga kita berjumpa esok ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang.